السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pada malam ini kita telah pun masuk berkenaan dengan sebahagian daripada tanda kecil berkenaan dengan kiamat yang berlaku, itu pada muka surat yang ke-25. Setelah kita membincangkan berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan dengan perhatian Nabi SAW berkaitan dengan apa yang akan berlaku pada masa hadapan, dan kita telah sebut banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ataupun perkara-perkara yang akan berlaku ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Huzaifah ibn Yaman, seorang sahabat Nabi SAW yang dikira sebagai sahabat yang hebat, yang merupakan setiausaha sulit kepada Nabi SAW, yang merupakan setiausaha sulit kepada baginda Nabi SAW, dan banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan rahsia, termasuklah rahsia berkenaan dengan nama-nama orang munafik disebut oleh Nabi SAW kepada Huzaifah, dan seterusnya Huzaifah menjadi orang yang cukup berpegang dengan apa yang kita sebut sebagai berpegang dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Nabi SAW beritahu kepada dia. Baik. Dan jika kita lihat, begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat juga merupakan orang yang memberi perhatian berkenaan dengan apa yang berlaku di masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah pun kita sebut bahawa Huzaifah bertanya kepada baginda Nabi SAW dengan beberapa pertanyaan, yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang memang kita sebut memberi perhatian yang cukup jelas kepada kita semua bahawa betapa caknanya para sahabat di dalam memperkatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-mubasyirat wal fitan, perkara-perkara kejadian-kejadian yang berlaku di masa yang akan datang. Baik, kita telah pun terang berkenaan dengan perkara tersebut. Pada malam ini kita sebut berkenaan dengan sebahagian tanda-tanda kecil, sebahagian tanda-tanda kecil yang disebut di dalam hadis yang kita akan bacakan ini. Baik, sebahagian daripada tanda kecil kita boleh tengok pada muka surat yang ke-25, iaitu permusuhan kaum kafir terhadap muslimin, iaitu orang Islam. An Thawban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al
أكلت إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولكنهم غثاء كغثاء السيل وينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Baik, daripada Thauban katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku satu keadaan di mana hampir-hampir seluruh umat bersepakat untuk menghancurkan kamu, seperti manusia berhimpun untuk makan daripada satu bekas. Seorang bertanya, adakah bilangan kita ketika itu sedikit? Baginda menjawab, bahkan jumlah kamu pada ketika itu ramai, tetapi kamu bagaikan buih di air yang mengalir, dan Allah menghilangkan rasa gerun dalam hati mereka terhadap kamu, serta Allah mencampakkan ke dalam hati kamu al-wahn. Sahabat bertanya, seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah dia al-wahn itu? Baginda menjawab, cintakan dunia dan benci kepada kematian. Hadis ini rawahu Abu Daud dalam sunannya. Baik, kita baca penerangan dia sikit. Ini adalah penerangan terperinci berkenaan dengan situasi umat pada hari ini. Sesungguhnya sebab utama kelemahan mereka adalah cintakan dunia dan bencikan kematian. Seharusnya umat menyedari perkara tersebut dan berusaha untuk merawat penyakit yang membunuh ini. Umat Islam pada ketika ini telah mula sedar dan berusaha mengatasi perkara ini, seperti yang dapat kita saksikan pada pemuda-pemuda Palestin dan selain mereka yang belum melumba untuk berjihad dan bersaing merebut syahid di jalan Allah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita baca hadis berkenaan dengan penyakit al-wahn. Setelah mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana penyakit ini boleh melanda umat di akhir zaman, dan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat akhir zaman ini menarik untuk kita sebut. Maka apa yang disebut oleh Nabi adalah satu-satu daripada perkara yang benar, kerana sifat Nabi itu sendiri adalah seorang yang benar. As-sidq, Nabi ini benar dan membenarkan. Kalau kita lihat hadis riwayat daripada Sauban ini, Nabi sebut umat akhir zaman ini dikerumuni oleh musuh-musuh Islam, sebagaimana seorang yang dalam keadaan lapar berhimpun makan pada satu bekas. Tuan-tuan boleh bayanglah apabila seorang itu dalam keadaan lapar dan dia makan pada satu bekas. Makan sungguh orang lapar ni. Jamu orang yang lapar ni lah jamu yang paling sedap sekali, sebab semua sedap. Contohnya apabila kita berpuasa dah. Kita berpuasa, kita pergi bazar Ramadan, duit kita bawa, kita rasa duit kita ni nak beli semua yang ada di situ.
Sebab tu kita kata kalau bulan Ramadan ni orang jual batu bata sira pun kita beli. Nak rasa macam mana sira batu bata ni. Orang jual apa pun kita beli kerana berada dalam keadaan kelaparan. Maknanya umat Islam di akhir zaman sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa mereka itu dikerumuni oleh musuh Islam, dihentam dengan selumat lumatnya, dibuat dengan macam-macam, sehingga kita tidak dapat mendongokkan kepala, kita panggil. Ibarat serigala yang dalam keadaan kelaparan memakan makanan, memakan seekor kambing, kawan ni tarik situ, kawan ni tarik ekor, kawan ni tarik paha. Lah sekali apa yang akan jadi? Tidak ada tulang pun tak tinggal, semuanya dimakan oleh serigala tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Daripada hadis ini Rasulullah SAW yang pertama sekali mengkhabarkan kepada kita perkara yang akan berlaku selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Sebab apa umat Islam jadi begini? Sahabat tanya, adakah kita sedikit pada ketika itu ya Rasulullah? Adakah kita pada ketika itu sikit yang boleh jadi orang ratah kita, sehingga Rasulullah menggambarkan seolah-olah orang tersebut dalam keadaan yang lapar, mengerumuni satu hidangan makanan? Adakah kerana kita sikit? Rasulullah menafikan kita tidak sedikit pada ketika itu. Bukan kita sedikit, tapi kita ramai. Mungkin sahabat dan kita juga hairan, kenapa kita ramai tapi tak boleh nak lawan musuh-musuh Islam ini? Orang yang buat khianat kepada agama ni, kenapa kita tak boleh lawan? Sebab kita ramai pada ketika itu. Rasulullah sebut bahawa kita ramai ibarat buih di air mengalir. Buih ni bila air pasang dia masuk, bila air surut dia keluar, bila mari angin dia dibawa oleh angin. Maknanya apa? Umat Islam pada ketika itu tidak ada kekuatan dalaman dan tidak ada kekuatan akidah. Oleh kerana itu musuh-musuh Islam macam-macam mana pun dia akan cuba untuk mencabut akidah yang ada dalam jiwa umat Islam. Sebab selagi mana umat Islam ni akidah dia kuat, jadi masalah yang besar bagi dia. Orang yang ada akidah kuat, dia cinta kepada syahid. Orang yang ada akidah kuat, dia tak sayang kepada harta yang dia ada untuk diinfakkan fi sabilillah. Orang yang akidah dia kuat, dia memang percaya pada akhirat, dia akan siapkan segala bekal untuk pergi ke akhirat. Sebab akidah dia ada. Itu pentingnya akidah dalam membina seorang mukmin yang betul-betul untuk menuju jalan ke hari akhirat. Sebaliknya, kalau kita tidak ada akidah, kita ditipu oleh musuh-musuh Islam begitu mudah. Kerana musuh-musuh Islam ini kerja dia untuk mencabut akidah yang ada pada batang tubuh kita itu. Dan perkara itu sedang berlaku di hadapan kita. Bila cabut akidah, umat Islam akan berpecah. Sama sendiri akan berpecah, akan berkelahi sama sendiri. Apabila berkelahi sama sendiri, tidak bersatu hati, inilah peluang kepada musuh Islam untuk mencabut pendirian umat Islam yang ada dalam tubuh. Kita baca ayat maghrib tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan Allah, summa istaqamu, kemudian dia tetap teguh pendirian di atas perkataan dia, tidak berganjak walaupun selangkah dengan perkataan diucapkan. Allah Ta'ala jamin, tatanazzalu alaihimul malaikah, lah turunkan malaikat kepada dia bagi memperteguhkan hati dia, pendirian dia. Malaikat sentiasa menyokong dia. Dia berkawan dengan malaikat, bisikan di hatinya bisikan yang baik, kerana dia berkawan dengan malaikat, bukan berkawan dengan syaitan.
yang mana kalau dia itu sendiri berkawan dengan syaitan, nescaya bisikan dalam hatinya akan terjadilah bisikan yang jahat. Tapi dia berkawan dengan malaikat yang menyebabkan dia itu disokong oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu, takhafu wa la tahzanu, gerun jangan, sedih jangan. Kerana apa? Ada syurga yang menanti. Maka susah di dunia ini bagi orang yang tetap pendirian adalah salah satu daripada kenikmatan yang besar, oleh kerana dia memperolehi syurga di hari akhirat. Baik, kita tengok lagi kefahaman dalam hadis ini. Lepas daripada tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut jelas, ada tapi ibarat buih di lautan. Teguh pendirian tidak ada. Nabi sebut begitu. Jumlahnya ramai tapi ibarat buih lautan, ibarat buih di air yang mengalir. Mana-mana pun tak mari angin, terbang di angin, mari pasang dia masuk, air surut dia keluar. Yang paling teruk, Allah menghilangkan rasa gerun dalam hati mereka terhadap kamu. Orang bukan Islam jadi tak takut pada orang Islam. Tak ada gerung, tak ada apa, mudah ditipu, mudah dibeli dengan duit, tak ada maruah, tak ada harga diri. Perkara ini berlaku depan mata kita. Ini menunjukkan bahawa tanda ini telah ada di hadapan kita. Tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah pun ada di hadapan kita. Kita nak lari tak boleh lah, tapi kita ada jalan penyelesaiannya. Baik, kita tengok di sini apa yang disebut. Nabi sebut tadi bahawa musuh Allah Ta'ala cabut rasa gerun dalam hati dia. Kita hurai sebentar lagi. Serta musuh Allah Ta'ala cabut kegerunan kepada orang Islam. Hati orang Islam ada penyakit. Musuh Allah Ta'ala cabut gerun mereka kepada Islam. Hati orang Islam ada penyakit. Penyakit disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penyakit al-wahm. Maka sahabat tanya, apa dia al-wahan itu ya Rasulullah? Baik. Kalau sahabat tahu, sahabat tak tanya. Bermakna al-wahan itu satu penyakit, istilah yang baru yang disebut oleh Nabi SAW. Bismillah. Tuan-tuan jangan tengok tangan saya, tangan orang buah ni biasa lah. Baik. Maknanya bila sahabat tanya apa dia al-wahan, penyakit baru, Nabi sebut wahan, cintakan dunia, bencikan kematian. Yang ni yang kita nak urai panjang sikit. Baik. Cintakan dunia, bencikan kematian. Penyakit ini ada ciri-ciri dia. Sebagaimana kita pergi di hospital, doktor yang pertama sekali dia tanya, Pak Cik sakit apa? Kita akan bagi tahu apa yang kita rasa kepada doktor itu. Kita kata malam-malam dok rasa berdenyuk kaki, kita kata semua kita sebutlah doktor tu. Doktor itu akan buat keputusan berdasar kepada betul ataupun tidak maklumat yang kita beri kepada dia. Baru dia boleh buat keluar ubat. Al-wahan ini satu penyakit yang ada pada tubuh orang Islam di akhir zaman, dan memang ada dan melekat dalam tubuh kita. Di sana ada ubat dia, penyakit al-wahan ini. Dan Nabi telah sebut penyakit itu cintakan dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati.
Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan apa benda yang disebutkan dengan dunia. Yang pertama, Nabi kata innamal hayatid dunya la'ibun wa lahu. Dunia ini satu permainan dan satu bahan suka. La'ibun wa lahu ni tahu tak apa? Suka. Macam orang duk pergi Timur Tasuh tu lah. Tak salah nak pergi suka, pergi seronok. Itu orang panggil la'ibun wa lahu. Itu dunia. Dan itu sifat dunia. Nak lari daripada dunia ni tak boleh, sebab kita kena hidup atas muka dunia. Tapi panduan agama kita hendaklah menjadikan dunia ini sebagai salah satu daripada jambatan untuk ke akhirat. Jambatan ini maknanya jalan yang boleh kita sampai ke akhirat supaya ke syurga Allah. Bukan tanah yang kekal. Dunia ini adalah salah satu daripada penjara bagi orang mukmin. Sijnun mukmin, penjara. Penjara ni memang tak suka duduklah penjara, tak sedap duduklah penjara ni. Tapi orang yang kafir, dunia ni menjadi syurga yang enak bagi dia, syurga yang hebat pada dia. Sebab apa? Sebab dia rasa bahawa dunia ni segala-gala. Rupanya penyakit cinta pada dunia ini ada ciri-ciri dia. Sebagaimana kita pergi jumpa doktor bagi tahu ciri-ciri penyakit kecil manis begini. Semua penyakit ni ada ciri-ciri dia. Dalam bahasa sains dia panggil simptom-simptom dia nak jadi. Termasuklah penyakit takut bini pun ada ciri-ciri dia. Cari sendirilah tu. Baik. Apakah ciri-ciri penyakit al-wahan ini? Yang pertama, mudah merasa takjub kepada harta benda, kepada orang kafir dalam hal-hal selain daripada urusan Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 196, لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Jangan sekali-kali kamu terpedaya dengan kebebasan orang kafir bergerak dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka adalah ke Jahannam, dan Jahannam itu tempat kembali dan seburuk-buruk tempat. Baik. Yang pertama dia kata merasa takjub kepada harta benda. Orang yang merasa takjub kepada harta benda yang dia miliki, orang ini akan sombong dengan apa yang dia ada. Takjub maknanya rasa ujub, rasa hebat dengan apa yang dia ada. Mungkin rumah dia lebih besar daripada rumah orang lain. Mungkin apa yang dia ada tu lebih hebat daripada orang lain. Mungkin kereta dia lebih besar daripada kereta orang lain. Mungkin kebun dia lebih mengeluarkan hasil yang banyak daripada kebun orang lain. Mungkin bendang dia luas daripada bendang orang lain. Dan mungkin isteri dia cantik daripada orang lain dan lebih ramai daripada orang lain. Mungkinlah. Maka dia takjub. Ini adalah ciri penyakit al-wahan. Dia rasa takjub sehingga dia lupa bahawa ini merupakan pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila dia lupa ini pemberian daripada Allah, maka penyakit itu rupanya dia berangkai. Last sekali, infak pun dia tidak mahu, jihad pun dia tidak mahu, kerana infak dia rasa harta dia berkurang, dan juga jihad dia tak mahu kerana dia takut pada mati. Itu ciri yang pertama. Orang yang merasa bahawa dunia ni dia takjub sangat dengan dunia ni. Sebab tu kita tengok je perkara yang menakjubkan kita berkenaan dengan dunia, kita kata subhanallah. Kita kata subhanallah. Kita tengok rumah subhanallah, besarnya rumah. Subhanallah, hebatnya kereta ni. Memang kita rasa takjub.
Tapi kita kata ini adalah pemberian daripada Allah. Dan kalau kita fikir, orang panggil fikir selapih lagi, kita akan dapat jawapan dia bahawa itu adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala kepada dia yang akan ditanya di hari akhirat. Orang yang tidak ada penyakit wahan ini, dia tak rasa takjub dengan apa yang dia ada. Malahan dia rasa bahawa apa yang dia ada ini adalah min fadli Rabbi, kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia. Fadli Rabbi, ni kelebihan Tuhan bagi. Bila Allah Ta'ala bagi kelebihan, lebih tu kena kongsi. Dia pun rasa bahawa tak ada apa dunia ni, sikit je dia pun bagi banyak pada orang. Nak wakaf bagi masjid, dia wakaf ke masjid. Nak wakaf pada orang nak mengaji, dia wakaf pada orang nak mengaji. Semua dia buat kerana tak ada rasa takjub dengan dunia. Dan tuan rahmati oleh Allah, syaitan ni dia tipu kita dalam buat baik pun dia tipu, dalam buat baik pun dia tipu. Bila kita rasa tak takjub dengan dunia, bila kita bagi harta kita, bila kita infak semua sekali harta kita tu, dia mari pula takjub dengan amalan yang kita buat tu. Allah, dia mari juga. Dia kata aku banyak harta pun tak apalah, aku bagi kau kan. Dia mari takjub. Ana syaitan ni dia tak bagi can lah, dia tak bagi can. Dia tak bagi can. Dia akan heret juga kita macam-macam mana. Orang yang tak ada akhirat lah jiwa dia, orang ni tak ingat pada Allah Ta'ala dengan cara takjub kepada dunia. Orang yang ingat pada akhirat, kita kata orang yang memang tersentuh dengan apa yang Allah Ta'ala sebut ni, dia pun bagi harta dia bagi segala-galanya, syaitan pun masuk dekat dia. Maknanya kita ni hidup dalam sehari-hari hidup kita ni, auzubillah minasyaitanir rajim, auzubillah minasyaitanir rajim, memang benda yang memang kita kena sebut selalu supaya tidak ditipu oleh syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Tu ciri yang pertama. Jadi kalau kita ni ada rasa takjub dengan apa yang kita miliki, bukan saja harta benda, dan dia sebut sini tambah harta benda. Yang kedua, rasa takjub dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada orang kafir. Kita rasa nak takjub buat apa? Dia tak ada akidah. Allah Ta'ala bagi kepada dia itu bukan dengan penuh rahmat, tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Ta'ala bagi kepada dia adalah tujuan untuk mengheret dia dalam neraka jahanam, supaya dia rasa bahawa aku pegang, aku sembah berhala, aku jadi kafir pun hidup aku senang. Dan supaya kita pula fikir begitu, dia tak semayang pun okey, hidup dia nampak boleh makan, dia berniaga laku pada kita. Allah Ta'ala nak suruh kita ni beranggapan bahawa apa yang orang kafir miliki itu adalah laknat bagi dia, bukan nikmat. Kecuali bila dia terima tauhid, dia menjadi nikmat. Sebab apa? Sebab apabila dia terima tauhid, dia tahu bahawa ini adalah hak Allah Ta'ala. Lagi mana dia tak terima tauhid, lagi mana tak terima la ilaha illallah, kita tak payah rasa takjub lah dengan apa yang dia ada. Tak payah. Kita takjub kepada orang kafir kadang-kadang tu lebih pada orang Islam lagi. Dalam urusan Allah Ta'ala, nak takjub dengan kecanggihan teknologi dia buat semua tu tak ada masalah, tapi kita rasa bahawa macam agama dia tu betul lagi pada agama kita, tu masalah besar. Masalah besar. Baik. Yang kedua, ciri yang kedua. Yang keduanya iaitu penyakit al-wahan ini hinggap dalam hati manusia sehingga dia rasa bahawa cahaya sinar dunia itu lebih baik daripada akhirat. Maknanya apa? Kecintaan dia kepada dunia itu lebih dia cinta nak banding akhirat. Yang tadi takjub dengan apa yang dia ada. Yang kedua, kasih sayang dia, cinta dia kepada dunia lebih pada akhirat.
Macam mana kita nak tengok ciri yang kedua ni? Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, apabila seorang itu hilang dunia daripada tangan dia, dia rasa keluh kesah dalam jiwa dia. Dia rasa tak sedap nak duduk. Sebab apa? Dia rugilah, dia rugi menega, dia rugilah. Tapi dia tidak rasa keluh kesah dalam jiwa dia apabila satu perkara yang berbentuk sunnah Nabi dia tak boleh buat. Contoh sembahyang tengah malam, kita kata dia tak boleh bangun sembahyang tengah malam, dia tak rasa apa. Tapi bila dia hilang dunia daripada tubuh dia tu, dia terasa. Ini bukan semula jadi ni, tapi ini masalah. Ini masalah. Kerana orang yang digelar sebagai ibadullah, hamba Allah Ta'ala ni, dia memang rasa menyesal kalau dia tidak dapat akhirat nak banding dengan dunia. Dia memang rasa menyesal. Menyesal yang amat sangat. Contoh kita bagi tak, dia mari sembahyang subuh berjemaah masjid. Kadang-kadang masjid ni, kadang-kadang subuh tu, kalau masa lain, masa qomatnya 10 minit, subuh tu bagilah 20-25 minit. Sebab awak azan subuh tu, orang kadang-kadang baru bangun. Ada hak jenis bangun dah sepertiga malam semayang dah, tapi tertidur balik dah. Jadi subuh tu baru nak sedar. Tunggulah lama sikit. Lama sikit tunggu. Lepas tu kita solat lah. Dalam 20 minit gitu, lebih kurang. Kawan ni biasa semayang sunat sebelum subuh, pahala besar. Lebih mahal daripada dunia seisinya lagi. Ada guna kereta, rumah besar pun mahal tu lagi. Sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh tu 2 rakaat, belum daripada tu. Hebat pahala dia. Hari tu dia salah bangun lewat, tak tahulah, mungkin malam tu di masjid jamu kambing. Malam tu pula, malam Jumaat pula dia kata. Dia bangunlah lewat hari tu. Oh, bila dia bangun lewat tu, dia rasa menyesal yang amat sangat. Siapa menangis, dia rasa menyesal. Dia bukan tak pergi sembahyang subuh, dia bukan tak sembahyang subuh, dia pergi. Tapi pergi tu orang rakaat pertama dah. Nak sembahyang sunat pada subuh tu, hak biasa dia buat tu, dia tak boleh buat gitu. Dia rasa menyesal amat sangat. Ini orang panggil jiwa orang yang melebihkan akhirat nak banding dunia. Tapi bila perkara-perkara dunia terlepas daripada tangan dia, dia tak rasa apa. Dia kata, biarlah, macam mana. Nah, dia akan kata begitu. Sedangkan orang ni kata, awak boleh biar begitu dia. 300,000 tu. Bukan sikit. Tak apa lah. Tak kisah lah. Ada rezeki kot lain, dia kata. Ini orang yang pandang dunia dengan pandangan yang bukan macam ni. Bukan melihat dunia ni bukan cahaya bagi dia, tapi dia tengok akhirat tu lebih bercahaya kepada dia. Siapa orang ini? Ada pada jiwa para sahabat. Hak tinggi sekali Abu Bakar Siddiq lah. Sebab dia boleh pergi jumpa Nabi, dia boleh beri pada Nabi segala-galanya. Nabi kata, kamu tinggal apa untuk anak isteri kamu? Allah dan Rasul. Tak sampai kita tahap ni, tak sampai. Nak bagi habis licin. Kalau istilah tokai lembu jual dengan kandang-kandang, tahi lembu pun jual lagi buat baja. Tak ada tinggal sikit pun. Habis jual semua sekali. Tu istilah jual ni, jual kepada Allah. Kita ni Allah Ta'ala sebutlah Quran, kita seolah-olah jual beli dengan Allah Ta'ala, sedangkan hak ni hak Allah. Tapi tu hak guna istilah begitu. Kita pergi beri untuk Allah dan Rasul. Abu Bakar,
Kamu tinggal apa? Allah dan Rasul juga. Bagaimana pandailah Tuhan nak jaga macam mana. Allah. Iman ini iman yang tidak dapat ditandingi oleh siapa-siapa. Ada pada jiwa sahabat. Kalau kita duk rasa bahawa rugi dunia, duk zikir hak tu je rugi. Maknanya ada sesuatu yang tidak clear kita dalam hati kita. Penyakit al-wahan dia hinggap di situlah. Bila kita rasa dunia ni besar lebih pada akhirat, dan kita nampak kita hilangnya harta dunia ini lebih besar daripada harta akhirat, sehingga kita tak buat taat pada Allah, kita tak rasa apa. Tapi kita boleh tinggal semayang, tak ada masalah. Kita boleh tinggal sedekah, tak ada masalah. Boleh tinggal baca Quran, tak ada rasa apa. Ada orang jenis baca surat khabar hari-hari. Surat khabar, beli surat khabar hari-hari baca. Habisnya baca. Dia telaah surat khabar tu tuan-tuan sampai nombor spot toto pun dia tengok. Ni kelas punya orang. Nombor spot toto tu dia tengok, dia kata, siapa nombor motor tu Imam dia kata. Dia tengok HP dia tak ada kena-mengena pun dengan dia. Dia bukan kaki nombor pun, tapi dia tengok juga kerana minat dengan surat khabar. Rumah dia tu penuh surat khabar ni. Sekali dia jual ke Cina banyak mana tak tahu lah. Cina duk beli tu surat khabar dia nak tu jual. Tapi orang yang sama juga kalau kita kata berapa helai dia telaah Quran sehari-hari. Surat khabar ni besar. Dan ni je kecil zaman dulu besar. So ingat zaman dulu besar ni macam-macam cerita dalam tu. Cerita hal orang dalam kain, luar kain, semua ada. Orang hak tuduh mahkamah tak bercara lagi baru dituduh, semua ada dalam tu. Kita baca, tak ada masalah lah. Nak baca surat khabar tak ada masalah. Bagus, maklumat banyak, berita banyak. Kalau orang minat politik, banyak benda boleh tahu lah surat khabar ni. Banyak benda nak perlu dijawab kalau orang minat politik. Tapi berapa helai Quran dia baca sehari? Tu nak tanya. Berapa helai Quran dia baca sehari? Berapa muka Quran? Kalau surat khabar tu besar-besar tu boleh kita baca, Quran berapa muka? Cuba tanya. Kalau kita buka Quran sikit nak banding dengan bahan bacaan lain, bermakna penyakit ini mudah untuk hinggap dalam jiwa kita. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hilangnya rasa gentar musuh kepada kita yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Itu ciri yang ketiga penyakit wahan. Daripada ni dia poin dia, hilang rasa gentar musuh tu Pak Nabi sebut tadi. Bawah dia tu mudahnya menjual agama. Hasil daripada musuh tak takut pada kita. Musuh tak takut pada kita, kita gerun pada dia. Oi, ini bahaya. Zaman sahabat dulu, musuh gerun kepada orang Islam, dakwah Islam, tak takut pada dia. Tuan-tuan bayang tentera Islam dalam sejarah perang ni sikit nak banding dengan tentera musuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala campurkan kegerunan kepada musuh apabila tengok. Kenapa kita sebut jadi gini ni? Kerana hubungan dengan Allah tu kuat. Orang yang berhubung dengan Allah Ta'ala kuat ni, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang campurkan dia punya, apa ni orang panggil, Allah Ta'ala campurkan kegerunan dalam hati musuh apabila melihat. Dan apabila kita melihat musuh 1,000 ke, 10,000 ke, 100,000, dalam hati kita sikit pun kita tak takut. Karena ada dua perkara je. Kalau hidup menang lawan dengan musuh, kita ada izzah kita. Apa makna izzah? Kita ada kehebatan kita sebab kita menang.
Ataupun kita mati, tak apa, kita mati syahid. Ni ya Yahudi takut pada umat Islam. Siapakah hari ini tak berani nak berperang? Siapa hari ini duk minta tolong mereka syarikat? Masa George W. Bush dulu, George Bush, presiden Amerika, rakyat dia buat demonstrasi ramai mana? Dihantar tentera-tentera ke Iraq. Ada yang mati, ada yang balik putus kakinya, buta matanya, separuh tubuh tak ada ni, daripada peha sampai ke bawah. Rakyat marah. Kenapa marah? Kerana Bush, dia punya pemerintahan dia perang, sehingga menjahanamkan bumi Iraq. Dia kata nak tangkap Saddam Hussein. Saddam Hussein kena tangkap dah, tapi Iraq dibantai situ. Jahatnya dia, Fir'aun pada zaman itu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, tentera Islam tak takut. Marilah besar mana pun tak takut. Sebab jihad fi sabilillah. Bagaimana kita tengok rakyat Amerika buat bantahan kepada presiden dia, siapa jatuh pilihan raya? Maknanya ada orang yang tidak setuju dengan dasar yang dibuat oleh Bush, itu peperangan. Kerana orang kafir takut berperang. Hatta tentera yang pergi ke Iraq sendiri pun, yang mana apabila dia berhadapan dan dikatakan sebagai musuh, bukan musuh rakyat biasa, bukan mujahidin pun, rakyat biasa yang mempertahankan tanah air dia sendiri, mempertahankan rumah dia sendiri, masuk geledah dalam rumah konon-kononnya ada. Ni kita boleh tengok dokumentari tu, yang dia juga buat, Al Jazeera buat. Kita boleh tengok bagaimana seorang tentera Amerika Syarikat yang masuk Islam, apa dia kata. Dia kata satu benda yang pelik dan ajaib, mereka tak takut pada senapan aku, menyebabkan Allah Ta'ala ni buka pintu hati dia. Kenapa umat Islam ni begitu bersemangat? Oh, rupanya begini lah kali masuk Islam. Wartawan yang ditangkap oleh Taliban dulu masuk Islam. Dia cerita balik apa yang dialami semasa dalam penjara kepada orang ramai, bahawa Taliban tak pernah sentuh dia. Saya bercakap ni bukan makna saya sokong Taliban ni, kena faham betul-betul ni. Nanti SB Cah saya sokong Taliban pula. Tidak. Nak beritahu ada benda yang dia betul, tapi dalam Taliban tu sendiri hancur lebur juga. Tak betul juga. Hak betul kita kata betul, hak tak betul kata tak betul. Cumanya orang kafir nak beritahu, dia memang tak ada kekuatan daripada sudut nak berjihad, nak lawan Islam, tak ada kekuatan. Sebab itulah pada hari ini dia tak buat serangan lah pada Islam. Dia gempak gitu, dia kata ni nak serang, atau nak serang, tak ada. Tapi yang lebih bahaya daripada itu, dia serang pemikiran. Tu umat Islam kalah. Dia panggil Ghazwatul Fikr, peperangan yang berbentuk ideologi dan pemikiran. Berjayanya pok-pok dia support Islam liberal, contoh Islam liberal, sampai ke Malaysia. Ada pemimpin yang berfahaman liberal, ada. Daripada sudut percakapan dia pun kita tahu dia macam mana. Menyamaratakan agama, cakap gitu. Betul tu. Nak samaratakan agama, nak samakan hak. Liberal di bawah dia ni banyak. LGBT pun bawah dia. LGBT ni lah Persatuan Pondan-Pondan ni bawah dia. Sebab apa? Nak menyamaratakan hak lelaki dan perempuan, sisters in Islam pun dia juga. Rancangan dia cukup licik. Sebab tu saya kata, kalau ada pemimpin yang bercakap nak menyamaratakan agama, kalau ambil bertanding di kawasan tuan-tuan, tolak pemimpin. Tak boleh. Saya bukan mengempen ni.
Kenapa? Kerana bercakap gitu salah. Agama yang diakui oleh Allah Ta'ala itu Islam. Mana boleh menyamaratakan agama. Kita kena berpegang dengan Islam dalam keadaan kita tidak menolak agama lain sebagai anutan dia. Nak sama rata semua tak boleh. Sebab itu kita dengar suara-suara yang mana mereka minta peruntukan kepada gereja, peruntukan kepada kuil, sebagaimana peruntukan kepada masjid. Di Sabah Sarawak lagi hebat. Kalau ada menteri agama, kita nak juga menteri agama Kristian. Alhamdulillah. Benda tu tak berlaku. Kenapa? Umat Islam masih lagi ada jati diri, ada kekuatan. Tapi ingat, kita hari ini mudah menjual agama kita sendiri dengan keuntungan dunia sendiri. Ini ibu sarang kepada musuh tidak gentar kepada kita dan kita takut kepada dia. Ini ibu dia. Apa gunanya hidup orang Islam kalau tak ada marwah? Apa guna? Apa gunanya hidup orang Islam kalau tidak boleh mempertahankan agamanya sendiri? Tak ada guna. Baik mati, lempar atau sampah, kalau tidak boleh membela agama ini daripada dijahanamkan oleh orang musuh daripada luar ataupun musuh daripada dalam. Tak ada guna kita mati dikuburkan dengan cara baik, tak ada guna. Dia tahu sampah lebih elok lagi. Sebab apa? Kita hidup dalam keadaan tak ada maruah dan kita tidak sayang kepada agama kita sendiri. Itu saya sebut jelas tu, biar tuan-tuan tahu betapa besarnya agama ini yang ada pada tubuh kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kata, badirul a'mal, bersegeralah kamu beramal soleh sebelum datangnya fitnah yang banyak. Kaki-kaki ta'al layli muzlim, seolah seorang itu berjalan pada waktu gelap, yang mana seseorang mukmin itu di pagi mereka beriman, di petang mereka kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumshi kafiran, wa yumshi kafiran wa yusbihu mu'minan. Atau seorang di hari paginya beriman, petang dia kafir, atau petang kafir, paginya beriman. Nabi sebut apa? Bersegeralah beramal soleh, amal biar ikut sunnah betul sebelum datangnya waktu fitnah ini. Maknanya fitnah ini akan ada. Orang boleh jual agama, pagi mereka beriman, petang mereka kafir. Petang mereka beriman, pagi mereka kafir. Kata Nabi lagi, yabi'u dinuhu bi'aradid dunya qalil, dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit. Dia cabut akidah dia kerana jawatan, kerana pangkat, kerana allowance, kerana tawaran, semua dia buang pada diri dia kerana dia nampak dunia lebih daripada nilai yang harga agama yang ada pada batang tubuh. Dalam kuliah saya di Masjid Sempering, kita baca berkenaan dengan orang Ansar. Orang Ansar ada dalam jiwa dia ini, bila Nabi bahagi harta semua pada orang yang baru masuk Islam, dia ni lama duduk dengan Nabi, Nabi tak bahagi pada dia. Dia bercakap sama-sama dia, semoga Allah ampunilah. Seolah-olah dia nak kata Nabi ni bersalah. Macam dia ni Nabi tak ambil tahu, baru masuk Islam, bagi banyak lebih pada orang duduk dalam ni. Allahu Akbar. Kalau orang politik bagi hak mula-mula masuk isi borang tu bagi banyak. Nak banding dengan hak lama dah. Kalau istilah politik tu bukan politik sini ni, Venezuela ni. Tu istilah dia lah saya guna tu supaya mudah kita faham. Nabi kita Muhammad SAW, Jibril beritahu ke dia apa diucapkan oleh orang Ansar. Nabi ambil orang Ansar, Nabi kata mari duduk di bucu sikit jauh pada orang. Nabi kata, ya ma'syaral ansar, wahai orang Ansar,
Adakah kamu kata begini? Dia kata betul Rasulullah. Rasulullah tanya beberapa soalan. Rasulullah kata dulu aku mari tak ada apa-apa, sehelai sepinggang, kamu yang beri segala-galanya kepada kamu. Adakah kamu rasa apa yang aku beri kepada kawan tu lebih berharga daripada kamu terima Rasul ini? Adakah kamu rasa apa yang aku beri kepada kawan itu lebih berharga daripada kamu terima Nabi SAW di Madinah ini? Perkataan yang cukup mengguriskan hati orang Ansar. Tersentuh hati orang Ansar mendengar perkataan Nabi SAW, sehingga bercucuran air mata basah janggut orang Ansar. Dia kata, jangan kata gitu Rasulullah, jangan kata gitu Rasulullah. Rasulullah tanya dia soalan satu je, adakah apa yang aku bahagi itu lebih berharga daripada kamu terima aku sebagai seorang Nabi? Mana lebih berharga? Masing-masing menangis. Nabi sebut satu perkataan, kalau aku diberi pilihan nak jadi orang mana, aku nak jadi orang Ansar. Nabi kata aku nak jadi orang Ansar. Itu yang Nabi SAW sebut kepada kita. Ya Rasulullah, nak beritahu bahawa Nabi meletakkan nilaian agama, memilih Nabi SAW lebih berharga lagi nak banding dengan dunia dan seisinya yang ada pada hari ini. Tapi kita janganlah duk rasa bahawa dunia duk depan mata kita ni, sanggup kita jual agama untuk kepentingan hidup atas muka dunia. Berapa lama sangat nak duk atas muka dunia? Berapa lama sangat? Saya duk nampak usia-usia orang zaman sekarang ni habis-habis lama pun 70 tu okey. Lah, hak banyak duk mati ni, hak banyak mati lagi orang muda. Takut saya. Duk fikir je orang tua-tua makan apa tak mati-mati dia kata. Apa yang lama sangat duk atas muka dunia ni? Tak lama pun nak banding dengan akhirat. Perkataan Nabi tadi disambut dengan tangisan yang mencurah-curah air mata daripada orang Ansar, nak beritahu bahawa agama tu jangan kita jual, jangan kita cabut daripada tubuh kita. Wallahu ta'ala alam. Ada 1, 2, 3, 4 lagi ciri-ciri dia yang boleh kita sebut lepas pada ni. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa fawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi